K ni apa? Knowledge. Okay. Kita ambil orang, kita nakkan dia ni ada otak. Bukan kata tak ada otak tu tak boleh. Kita nak fikiran dia. Macam mana kita nak tahu dia ada berotak ke tak? Orang Welcome back kepada sesi di luar kotak bersama dengan PKHR. Dia sekejap lagi kita akan bincangkan satu topik iaitu meletakkan target. Sama macam bulan Target KPI target KPI. Tapi sebelum tu saya rasa kita kena bercerita tentang bagaimana nak cari orang yang betul, tim yang betul dalam tim kita yang mana kita sebut sebagai recruitment, betul? betul. Dia satu lagi sifat betul Kalau kita pilih staff ini rekrutmen yang baru, ibarat cari jodoh yang baru. Cari jodoh yang baru. Zahir ni dulu saya ambil dia terpinggir. Masuk program Slim. Jadi terpinggir lah tu. Tapi diberi training oleh government dan government sponsor. Betul. Tapi bila masuk di Sipubat tu, puas jugalah nak ketuk dia. Tapi disebabkan attitude dia, keinginan dia, dia berjaya dibentuk menjadi seperti sekarang lah, Head Tiger. Makin kacak betul. Jadi kita serahkan kepada Pakai HR bagaimana mungkin formula nak rekrut orang dengan betul yang efektif. Lagi-lagi zaman Gen Z ni yang mana generasi yang kreatif, inovatif dan juga Social media satu fleksibel, yang sentiasa nak cepat, nak mudah kan. Betul. Okey, silakan. Sifu, berkaitan dengan rekrutmen ataupun bawa masuk staff ni, saya selalu sebut pada student-student, saya kata macam ni, kita bawa masuk staff dalam syarikat ni sama juga sebenarnya kita bawa masuk orang dalam rumah kita. Orang rumah lah. Orang rumah nombor berapa? Bawa masuk orang dalam rumah kita, tak bagi sebarang orang masuk dalam rumah. Tapi kenapa dekat syarikat kita tak tapis dulu? Betul juga. Dan kita kena ingat satu benda, Sifu. Staff-staff ni ataupun staff-staff yang daripada syurga ni, staff-staff kiriman Tuhan ni daripada syurga ni, dia takkan masuk dalam company yang masam neraka, Sifu. Tapi maksudnya awak tapis tapis. Maksudnya betulkan kita dululah. Nak bawa masuk orang, nak bawa masuk orang berkualiti ni, company kena kualiti. Company kena bagus. Sebab tu kalau macam Sifu dapat staff yang bagus, maksudnya syarikat Sifu ni memang tempat yang memang jadi syurga lah. InsyaAllah. Syurga. Agak sejuk Itu yang pertama. Kemudian formula dia, Sifu. Boleh sebut slide? Tunjukkan slide-nya. Ada satu formula yang kami selalu sebut ataupun kami selalu share dengan student-student kami juga, ialah formula yang dinamakan sebagai ASK, Ask IV. ASK IV. NSK. Bukan. Saya mulakan dengan lapar betul Sifu tengah hari lah kan. Saya mulakan dengan S dulu. S ni adalah bila kita nak bawa masuk orang, kita cari orang yang ada skill. Orang yang ada kemahiran. Daripada mana kita nak tengok skill ni? Daripada dia punya pengalaman kerja, persekitaran kerja. Maksudnya kalau kita ambil orang ni, dia ada kemahiran yang kita perlukan untuk buat kerja tempat kita. Kita nak ambil content creator, kita nak ambil, itu nombor satu lah tu. Kita kena tengok. Saya pergi yang S dulu. Maknanya skill mesti match dengan kita punya requirement. Contoh macam Hey Tiger. Skill ni ada tak? Dia boleh jadi. Skill sembang kari dia tinggi tak? Skill bina kawan tu kuat tak? Itu yang pertama, Sifu. Itu S. Saya pergi S dulu. Yang kedua adalah K ni apa? Knowledge. Kita ambil orang, kita nakkan dia ni ada otak. Bukan kata tak ada otak tu tak boleh. Kita nak fikiran dia. Macam mana kita nak tahu dia ada berotak ke tak? Orang-orang yang begini biasanya kita akan tengok dari sudut, contoh macam kami sebutlah, kita akan buat personality test. Nak tahu kematangan dia, nak tahu dia punya pengetahuan. Kita tanya soalan lah. Education dia, buat test dia. Betul. Sebab tu dipakai HR untuk ambil orang. Biasanya kita akan minta buat sekurang-kurangnya 3 test. 3 test. Psychometric test. Psychometric tu pasal apa? Cara fikir dia. Dia punya cara dia bekerja, personality dia lah. Yang kedua, kita nak kenal adalah dia ni jenis yang dia ni jenis pattern apa. Contoh pattern tu apa? Pattern ni contohnya kita nak ambil content creator, tapi dia ni boleh buat content apa? Content menulis ke, content bercakap ke, yang itu. Dan yang ketiga, psikologi, Sifu. Ada test yang psikologi. Complicated ni. Kita ada teknik 5 minit boleh kenal, insya-Allah
insya-Allah orang tu dia punya attitude. Ini paling mahal Sifu. Sebab 5 minit kita nak tahu sampai siapa dia, perangai dia, sikap dia, motivasi. Waktu interview boleh buat? Ya. Boleh. Biasa kita kena bagi probation dulu baru boleh nilai. InsyaAllah. Susah Sifu. Dah tapis awal. Okey. So SK dah. Apa yang paling penting sebenarnya A yang pertama tadi tu. Kenapa? Sebab A ni dia adalah attitude Sifu. Attitude. Orang yang kita nak ambil ni, kita bukan hanya nak guna otak dia, bukan hanya nak guna skill dia, kita nak gunakan dia punya attitude yang bagus, sikap yang bagus Sifu. Betul. Tak berkira kerja, boleh itu buat sikap banyak lah. benda. So paling susah nak dapat adalah orang yang ada A yang bagus ni Sifu. Attitude yang bagus. That's why kadang-kadang ramai usahawan dia nampak budak ni dalam resume cantik. Skill cantik dah. Resume Knowledge cantik dah. petik sekali keluar AI Sifu. Memang nampak cantik. Tapi bila masuk kerja, na'udzubillah min zalik, pening nak melayan. Jadi attitude kena bagus, skill kena bagus, knowledge kena bagus. Dia ada 3 ciri yang pertama. Okey. Ciri awal lah tu. Ya, yang 2 lagi bos Alwar terangkan. Apa dia IV? I dan juga V. Okey. Okey. IV ni sebenarnya kalau kita bayangkan dalam satu iceberg, yang dekat atas tu ASK. Yang kita nampak dekat luar. Okey. I dengan V ni dekat iceberg yang kat bawah tu Sifu. Tapi ini yang paling besar. Apa dia? I tu adalah interest ataupun passion. Minat dia. Minat dia tu penting. Passionate dia. Sebab tu masa kita interview, tak ramai orang tanya tentang apa hobi. You buat apa? Kalau waktu lapang you suka buat Kena apa? tanya hobi. Ya. Okey. You jumpa dengan siapa? Kawan you orang yang macam mana? Macam saya tengok macam ni. Okey, apa you punya hobi, apa aktiviti hujung minggu you, dan saya tengok sosial media dia. Betul? Nak fahamkan sebenarnya dia relate tak dengan jawatan yang dia minta ni. Betul lah. So bila kita tahu interest, kita tahu passionate dia, dan kita akan sebenarnya daripada interest tu akan dia reflect kepada attitude dia. Okey. Dan baru kita boleh matchkan, kita sebut job matching tadi kan. So itu I. Dan benda yang paling besar sekali Sifu iaitu V. V adalah value. Value. Nilai Prinsip. dekat dia lah. Yang dia pegang. Okey. Seorang berbeza Sifu. Ada orang nilainya aku nak berjaya sebab aku nak banggakan mak ayah. Okey. Ada saya nak berjaya sebab saya nak ada gaji yang besar. Okey. Lain tu. Ada yang saya nak berjaya sebab saya nak tunjuk kat orang ramai aku ni orang yang bagus. Berbeza Sifu. Berbeza. Jadi apabila kita tahu value, macam mana kita nak tahu value? Benda ni mudah je sebenarnya adalah dekat soalan situasi. Value. Masa interview tu soalan situasi. Kita beritahu soalan situasi. Contohlah katakan saya ni nak minta kerja dekat pakai HR sebagai marketing manager. Jadi apa-apa soalan nak tanya saya? Kalau marketing manager, apa yang crucial dekat company tu? Apa crucial contohnya? Okey. Kita lakonkanlah. Katakan Tuan Hisham adalah penginterviewernya. Interviewer. Saya ni calonnya, calon. Lagi calon. Alamak. Tak tahu Sifu. Okey. Tak tanya Sifu pula. Lakonan. Saya bagi contoh macam ni. Kalau value ni biasa saya akan test melalui soalan yang memerlukan dia keluarkan something yang biasa-biasa tak keluar. Contoh masa awak kerja kat tempat lama dulu, bos awak macam mana? So kadang-kadang melalui soalan tu ada orang yang akan ceritakan bos saya dulu teruk. Okey. Saya jawab lah ya. Dia Alhamdulillah bos saya sangat luar biasa. Yang mana bos saya ni dia suka beritahu dulu apa yang nak dicapai, apa hala tuju company, kemudian dia akan setkan KPI yang utama dalam bahagian marketing, antaranya sale berapa nak capai, berapa lead, dan di situlah dia meminta saya sebagai marketing manager untuk susun plan marketing. Saya akan tanya jawab soalan kedua Sifu. Saya akan tanya soalan kedua. Soalan kedua apa Yang pula? paling teruk lah pasal bos awak ni awak tak suka kan dia? Bagi saya setiap orang ni ada kekurangan, ada kelebihannya. Okey. Bagi saya kekurangan tu adalah sesuatu yang saya sendiri boleh support, top up, dan saya menerima seadanya sebab saya sendiri pun tidak sempurna. Alright. Jadi kelebihan dia saya gunakan sebagai kekuatan kepada saya untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, bos saya seorang yang friendly. Jadi saya suka bertanya tentang idea-idea yang saya ada. Alright. Jadi saya tanya pula. Ada soalan 3 pula. Nampak macam bos you ni bos dari syurga. Ya. Orang tak akan tinggalkan syurga sebab orang tak nak keluar syurga. Kenapa you nak keluar daripada syarikat tu? Soalan cukup mas ni. Nampak tak soalan? Okey. Saya dah Alhamdulillah dah 5 tahun bersama bos saya. Banyak yang saya belajar. Bayangkan dulu saya seorang marketer yang biasa, tapi saya berjaya upgrade diri saya ke level yang lebih besar. Daripada saya tak tahu merancang plan marketing, sistem marketing, Alhamdulillah saya dah capai banyak. Cuma
sampai satu masa yang mana saya ada target saya sendiri, iaitu selepas 5 tahun saya nak mencari pengalaman di tempat yang lain. Right. Saya nak cari guru yang berbeza, mentor yang berbeza, yang boleh upgrade lagi skill saya. Seperti kita belajar agama, ada yang kita belajar dari guru tahfiz, ada yang kita belajar dari taranum. Jadi sebab itulah saya meminta pekerjaan marketing manager di syarikat pakai HR ini. Okay, terima teruslah. Tak payah nanti. Okay. Susah sih. Saya wrap up 3 soalan. Soalan pertama saya tu bukan bertujuan untuk cari jawapan. Okey. Cuma nak pancing dulu. Soalan kedua tu cari jawapan. Ada orang yang Sifu, bila saya tanya macam tu, macam Sifu ni memang curi dari syurga lah. Ada staff yang value tak bagus. Dia cakap apa? Bos saya teruk, bos saya tu, dia akan memburukkan syarikat. So kita tahulah value dia ni, kalau kau kerja dengan aku nanti, kau pun akan buruk aku. Sama. Begitu juga yang ketiga tadi Sifu. Soalan ketiga tadi tu, bila sponsor luar tanya tu, sebenarnya dia mengeluarkan value dia. Maksudnya dia keluarkan di syarikat tu bukan because of tak bagus, tapi dia nak cari peluang yang baru. Ada orang yang dia akan cakap apa? Saya takkan stay lah company ni, tak ada career path teruk, macam-macam. Jadi di Pakai HR kami ajarkan benda tu. Maksudnya kalau kita bertanya soalan tu, bukan satu soalan dapat terus, tapi ada lapik soalan. Tapi pada soalan ketiga, mungkin soalan yang situasi tu mungkin ada 10 soalan Sifo. Maksudnya yang paling penting ialah kita nak betul-betul faham siapa yang ada kat depan kita. Sebab tu macam Syaitan ke iblis ke? sebab ada orang kata provoke, tak kisah. Yang penting kita sebagai kita nak kenal. Kadang-kadang dia sampai saya rasa sesuatu tak sesuai. Kita boleh provoke lah. Kita boleh provoke. Saya pernah interview orang sampai saya tak rasa tak perlulah jawab soalan ni. Tapi cuma nak provoke, kalau boleh satu lah, words of time tu jangan kita tanya personal sampai dia ni lah. Contohnya, awak ada power ke, awak nak kahwin ke, itu tak sesuai. Itu macam ayat nak mengejah tu. Sebab betul, dia akan jadi ni. Sebab jangan lupa, bila kita interview staff baru, sebenarnya kita pun sedang di-interview. Betul. Sebab tu kenapa ramai SME terutamanya, bila kita bagi offer letter ataupun kita dah offer, hari kejadian dia tak datang. Sebab semasa kita interview tu, staff juga sedang interview. Ini ke bakal majikan aku? Macam ni ke perangai dia? Jadi kita pun kena behave lah. Kan kata nak jadi bos dari syurga. Zahid tak boleh interview orang. Kalau tak nanti takut dia jatuh cinta dengan Zahid. Itu risau. Dia bila interview orang, dia tak panggil hair tiger. Dia panggil apa? Hair lover. Hair lover. Jadi Aduhai. so sebenarnya kan, yalah, kita serahkan benda rekrutmen ni kepada HR kita kan. Betul. Tapi HR kita kena tahulah benda-benda ni. Betul. Kecuali jawatan-jawatan penting, jawatan besar, founders sendiri kena terlibat lah kan. Betul. Okay, so kita dah settle tentang rekrutmen. Alhamdulillah dapat satu pencerahan ya, satu buka minda lah, buka minda. Selama ni kita ingat atas kertas saja. Kita ingat sebelum ni kalau nak nilai betul-betul semasa probation. 3 bulan. Habis tak perform 3 bulan, 3 bulan habis modal. Betul. Sebenarnya kalau kita dengar dari sharing Puan Salwa dan Tuan Syam tadi, sebenarnya waktu interview pun dah boleh nilai dah. InsyaAllah. Dan sekarang ni kita nak pergi kepada antara masalah besar lah. Masalah besar kepada usahawan, owner business adalah masalah apa, Hey Tiger? Target dan KPI. Target KPI. Zaman sekarang ekonomi tengah Jatuh. SGN asyik kejar orang. Custom asyik memburu. Ada lagi tu, ada lagi. Ada lagi apa, career SP. Banyak. Satu Ahlong. Bank. Bank tu kira macam-macam. juga. Dah lah customer tak ramai, buying power menurun. Tim pula tak perform. Betul. Letak target ni tak capai. Letak target ni tak capai. Betul. Bukannya tak capai, contohnya tak capai 10%, 20%. Letak contohnya nak capai banyak ni, tapi hanya 30% capai, 50% capai. Jadi banyak jugalah aduan daripada owner business yang stres dengan target yang tak capai. Betul, Hey Tiger? Betul. Sebab kalau kita tengok dalam market ni, orang cakap banyak isu ekonomi dia cerita. Orang tak beli lah. Tapi itu adalah, adakah salah majikan ataupun salah staff kan ni? Adakah salah keadaan? Dia nak salahkan siapa sekarang? Jadi nak salahkan siapa? Jadi macam mana kita boleh bantu usahawan SME, owner business, termasuk audien kita ni. Betul. Dan juga saya yakin dan percaya yang tengah menonton ni juga adalah
staff juga. Betul. Bagaimana kita boleh membantu kedua-dua pihak ni? Okey, saya mulakan sikit. Saya mulakan sikit Sifu. Okey. Sebenarnya ramai orang beranggapan KPI ni apa? Nak ukur, nak measure. Sebenarnya KPI ni simple je Sifu. Okey. KPI ni adalah apa perkara yang memberi impact kepada 3. Pertama, profit syarikat. Profit. Yang kedua, sales syarikat. Sale. Dan yang ketiga, customer. Customer. Itulah yang saya gunakan dalam template marketing saya sekarang ni. Dalam sale itu belajar dari ilmu pakar HR sebenarnya. Kalau tidak segala kerja kita KPI kan. Betul. Bukan semua kerja Ni saya kita belajar dari diorang tahu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bukan semua kerja kita nak KPI. Pengsan. Kita kena buat job description tu Kita betul. pernah jumpa ada orang buat KPI staff 30 KPI kan? Pening. Saya kata, Satu staff. Meninggal lah budak tu. Itu yang kedua sih. Dan yang ketiga, sebelum saya bagi pasal, yang ketiga, KPI ni bukan hanya pada staff, kepada bos pun mesti ada. Contohnya Itu contoh. dipanggil KPI 3. Contohlah, salah satu requirement staff ni adalah contohnya untuk jadi podcast punya. Podcast. Ini salah satu. Podcast. Tiger. Tiger. Tapi dalam masa yang sama juga, bos ni ada target dia untuk apa? Untuk tambah pendapatan syarikat. Tadi sale, profit dengan customer Contoh kan. brand awareness. So, Orang kita buat benda tu. percaya kita boleh Betul. convert kepada sale nanti. Jadi KPI ni dia macam pokok. Dan dalam slide ni ada macam pokok. Daripada atas mesti ada, baru pergi ke bawah. Kau boleh tengok slide yang Tuan Hisham bekalkan ni. KPI 3. Rekod kena bayar beribu ni untuk pokok ni. Tapi bagi sharing percuma. Ya, jadi untuk detail ini pakar dia Puan Salwa. Okey, cerita Silakan. pasal pokok. Cerita. Tanya sama pokok. Okey. Tanya sama pokok ya. KPI ni ramai business owner yang jumpa dengan saya, dia kata apa? Staff tak perform. Lepas tu saya tambah staff, sama je hasil dia. Ya. Okey. Tambah, saya ingatkan staff tu tak okey, dia tak dapat support, kau tambah lagi. So tak, kenapa? Isu dia sebenarnya ada 3 level, ada 3 macam mana, 3 apa kata? Fasa. Macam mana nak buat KPI tu bagus. 3 fasa tersebut. Yang pertama adalah dekat setting. Okey. Fasa yang pertama setting. Kita akan setting tu. Sebenarnya macam tu Syam cakap tadi, setting ni perlu bermula daripada siapa? Owner business. Betul. Okey. Company sendiri kena ada KPI tahun depan nak capai berapa banyak sale, berapa banyak customer yang kita nak. Itu kena clear dulu. Dalam roadmap, dalam strategic planning tu kita settlekan dulu dekat setting. So ramai business owner dia buat KPI, dah ada KPI dah, dia letak apa, dia tengah target sales saja. Saya. So kalau orang bisnes kecil-kecil tepi jalan, bisnes dari rumah pun kena set KPI. Kena set KPI. Tapi mungkin caranya lebih mudah. Itu je beza dia. Jadi setting tu kena betul, dan juga seimbang. Maksudnya apa? Kalau kita sebut KPI ni banyak cara lah. Tapi kalau kami dekat Pakai Syah, kita bagi cara kita sebut sebagai balance scorecard ataupun seimbang. 4 elemen yang penting dalam KPI adalah yang pertama untuk setting tu. Yang pertama adalah tentang sales, profit, berkaitan dengan keuangan. Yang kedua adalah tentang customer. Okey. Tentang customer, sebab customer kita baru banyak, yang new customer happy ke tidak dengan kita. Betul. Sebab jangan shock sendiri produk ke servis kita kalau customer tak suka kita. Betul? Contoh customer satisfaction. Betul. Kepuasan Number pelanggan. of customer, repeat customer macam tu. Betul Okey. Sifu. Itu. So, bahagian keuangan dengan customer ni adalah hasil sebenarnya. Hasil daripada apa? Daripada usaha-usaha kita tim ni. Barulah kita sebut itu adalah hasil 2 benda. So nak balance ni sebelah kanan, tangan kanan ni. Sebelah kanan financial dengan customer. So sebelah kirinya adalah usaha. Ada 2 elemen penting. Okey. Iaitu elemen tentang inilah kerja kita yang hari-hari ni. Hari-hari, minggu-minggu yang kita sebut, kita agihkan ikut department. So yang tu based on performance lah. Contoh Yes, 100% ke score ke gitulah. Yang ni kita pilih apa? Senang je. Skop kerja yang memberi impact kepada 3 benda tu yang saya cakap ni. Okey. Sales, profit dengan juga customer. Apa sahaja kerja yang tim buat, impact kepada 3 benda ni dijadikan KPI. Tetapi bukan semua, kita limitkan lah. Maksimum 6 sahaja macam tu. 6 saja. Alright. Dan satu lagi yang ramai orang tak buat adalah KPI dia tak balance. Sebab apa? Sebab usaha untuk develop team. Develop team maksud banyak cara. Kita boleh bagi training, kita bagi coaching kan. Kita boleh buat team building, team bonding, guideline. family day. Okay. Itu semua adalah usaha-usaha untuk membuatkan apa? Team kita bekerjasama dan seronok dalam satu syarikat. So kena balance. Itu bahagian setting Sifu. Itu baru bahagian setting. Settle balance macam tu. Level yang kedua barulah kita buat action plan dia. Dan level yang ketiga, fasa yang ketiga adalah yang ni amal face Sifu. Bab pemantauan. Pemantauan. So yang pertama tadi kita setting dulu. Betul. So contohnya based on sale, profit,
dan customer. Betul. Contoh berapa jumlah sale untuk Betul. produk ni berapa, produk ni berapa. Kemudian pergi kepada apa? Customer. Customer. Customer tu maksudnya bilangan customer berapa? Pelanggan customer, repeatable customer. Repeatable customer. Itu setting. Itu dekat setting. Yang kedua tadi Implement dekat action Implement. plan. Macam Action mana plan. cara? How to? How to. Jadi buat berapa kali, deadline bila. Itulah yang saya buat tu. Betul Sifu. Sebab tu dekat situ yang ramai fail tu. Dekat setting dah ni. Lepas tu yang dekat implementation. Dan yang paling ramai yang tak buat. Dah cantik ni setting semua. Comel-comel ni. Tapi yang dekat last dekat pemantauan. Pemantauan. Pemantauan ni macam mana cara nak pantau? Itulah berlakunya laporan. Apa yang dia buat hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan. Okey. Nak pantau tu kena ada standard report, laporan dan juga kena ada meeting Sifu. Meeting itulah Follow up ya. meeting lah. Follow up meeting ke ataupun macam mana? Meeting yang berkala, yang memang dah Berkala. dijadualkan. Dah tetap contoh mingguan ke bulanan ke Betul. by project ke macam tu. Dan dari situlah last kali keluarlah reward. So kita ada masa lebih kurang 3-5 minit ni. Macam mana nak bagi reward ni? Contohnya banyak owner business dia pakai bagi reward. Ada yang tak bagi reward langsung. Betul. Terluput like hidung masin. So bila kita kat SME nak mudah senang macam ni je lah. Kita bagikan KPI tu kepada macam traffic light Sifu. Hijau tu cemerlang. Okey. Yang kat tengah-tengah kuning. Tu kan kuning. Yang bawah sekali merah. Jadi sebagai business owner kita boleh bagikan KPI rewards ataupun bonus ke apa berdasarkan traffic light colour. Lagi reward ni bila kita patut bagi? Rasanya ada dalam buku yang diceritakan dalam buku. Saya nampak Ada. belakang tu ada buku kan. Boleh ke Zahir tolong ambil? Saya bagi clue tadi dia tak ambil. Jadi kena cakap direct lah. Strategi. Buku Belakang pakai sini. syiar tu lah. Kanan sini. Astaghfirullahalazim. Aku ketuk budak ni ke? Sebab dia Dia nampak buku ni. tak ada tulis syiar, dia tulis meletup. Buku ni adalah tajuk dia Sifu. Strategi bisnes meletup atau melingkup. So maksudnya dekat sini ada kita sebagai business owner lah. Buka-buka sikit. Buka sikit So dalam buku ni ada cerita pasal apa lagi? Dalam ni ada apakah pasak-pasak dalam bisnes yang kena ada formula yang ni agak teknikal dan ada story kat dalam ni. Ada story. Ada kisah So benar. bonus reward ada jugalah dalam ni. Ada juga dalam ni. Ada juga dalam ni macam mana sebenarnya kita sebagai business owner ni kita nak kena bagi bonus reward kat staff ni biarlah berpadanan dengan produktiviti dia. Itulah kadang-kadang kita bagi sama rata semua orang. Contohnya antara kesilapan saya bagi rata sama semua orang. Kedua, setiap tahun memang kena ada bonus. Padahal kita negatif. Betul. Tak boleh lah. Sebab KPI punya company punya KPI tak capai. Lepas tu sebab duit ada je bagi tapi Tak boleh. capai KPI ke tidak tak pernah ukur. Betul. Jadi terbagi lebih ke halal lah tu. Halal tinggi bang. So Zahir halal halal. Tapi sebab tu Sifu, beza business owner, team, HR, leader kan yang ada ilmu dengan tak ada ilmu Sifu. Sifu mengajarkan ilmu tentang marketing kan, sales, branding. Kami mengajarkan tentang sistem. So ilmu ni akan membuatkan bisnes sebenarnya akan meletup sebenarnya. InsyaAllah. Okey, jadi kita dah nak habis masa ni. Jadi kita nak tanya nasihat lah. Dari Puan Salwa dan juga Tuan Syam. Kurang 1 minit. Bermula sekarang. Okey, pada saya simple je. Bisnes ni nak grow, nak pergi lebih jauh. Pertama, marketing and sale, branding. Itu memang kena rujuk dengan pakar dia, Sifu. Itulah asas dia. Maksudnya, bolehlah sikit-sikit. produk tu kena pergi dulu. Okay. Dapat income yang bagus. Bukan sale yang HR dulu, bagus. Fokuskan yang itu dulu. Kemudian yang kedua, business system ni, Sifu. Business system. Sistem ni lah yang kami duk sebut. Ada 6 formula dia KJ dan tadi. Yang tadi recap balik. dah perform business, kemudian bina sistem yang baik, insya-Allah business boleh grow. Ya, terima kasih. Yang boleh saya sebut. Nasihat yang sangat orang kata sangat memberi impact ya kepada usahawan dari Tuan Hisham. Okey, Puan Salwa pula. Bagi saya antara tagline pakai HR, war cry pakai HR adalah we fight the right. We fight the right. We fight the right. Fight the right. Pakai Saya HR, teringat we fight lagu the right. zaman dulu, Fight for your right. Fight for your right. ASAB ya. Lagu Cuba punk, test, punk. cuba test sikit, cuba test. Tak ingat dah.
Okay, teruskan Puan Salwa. So you fight the right. You fight the right maksudnya apa? Kami di Pakai HR mengajarkan kepada sharing pada business owner kepada staff sama. Maksudnya hak kita dua-dua pihak. Business owner ke, bukan satu orang je menang. jadi staff ke, dua-dua ada hak dan juga tanggungjawab dia. Jadi apa beza dia adalah pada sistem yang dalam satu syarikat itu membezakan antara syarikat A dengan B. Seronok ke tidak bekerja macam tu. Jadi sebagai business owner, nasihat saya jangan berhenti stop ilmu. Staff juga kena upgrade juga ilmu. Jangan berhenti belajar kerana kehidupan takkan pernah berhenti mengajar. Yes, Jadi boleh dapatkan buku dan juga boleh follow Tuan Hisham dan juga Puan Salwa di Pakai HR, Facebook Pakai boleh HR, ada TikTok, Facebook, IG, TikTok dan boleh Ataupun dapatkan IG personal Tuan Hisham Tuan Hisham. Hisham Wahab dan juga saya ada Salwa last Abdul word. Rahman. Bukan. Saya ada last word Zifo. Dia cakap kita ni semua bisnes ke kerjaya ni adalah satu perjuangan Zifo. Perjuangan untuk dunia dan juga akhirat. Dan kita semua adalah pejuang. Sebab tu bila kata pejuang, kita akan buat betul-betul. Ada kabit tu. Sebab tu kabit tu. Okey. Okey, terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa subscribe dan sebar-sebarkan. Boleh juga komen-komen, tanya pandangan. InsyaAllah kita mungkin bawakan kembali Pakai Syar dalam topik seterusnya. Saya rasa kena jadi guest tetap setiap bulan ni. Sebab ilmu ni tak ramai orang share. Okey, setuju? Kalau setuju, komen. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly.